Nabi bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Hadithun sahih. Yang bermaksud, sesungguhnya mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya terhadapnya. Macam mana kita nak faham? Bila kita mati esok, ahli keluarga kita menangis. Bila kita mati esok ni, kita duduk dalam alam barzakh ni, ahli keluarga kita menangis. Hadis ni bagi tahu, kalaulah ahli keluarga kita ni meratap dan menangis, kita kena diazab. Oh, macam mana cerita tu? Macam mana nak faham hadis ni? Baik. Al-Imam An-Nawawi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, maka suka untuk saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan untuk sama-sama kita merenung satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 45, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum mathal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan buatkanlah untuk mereka, yakni manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan daripada langit. Surah Al-Kahfi ayat 45. Apa yang kita nak, macam mana kita nak faham ayat ni? Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, Allah buat perumpamaan, Allah buat analogi. Dunia ini sifatnya seperti air hujan yang turun daripada langit jatuh ke bumi. Pasal apa Allah buat perumpamaan macam tu? Awak tahu Allah tak buat perumpamaan yang lain? Ayat apa dia, matahari ke, bulan ke? Pasal apa ayat hujan turun daripada langit kena bumi? Dunia ibarat macam tu. Baik, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir, kitab tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran, jilid 13 muka surat 289, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala memberikan tafsiran ada beberapa makna. Makna yang pertama, kata Al-Imam Al-Qurtubi, iaitu dunia ibarat seperti air ini, kerana air tidak tetap dalam satu keadaan. Demikian pula dunia tidaklah tetap pada suatu keadaan. Contoh dunia macam air hujan. Hari ni turun kat Alostar, esok mungkin turun tempat lain, lusa mungkin turun tempat lain. Air yang jalan itu dia tak menetap, dia akan turun ke bawah, lama-lama hilang. Begitu jugalah sifat dunia. Semakin kita kejar dia, semakin jauh dia meninggalkan kita. Dan tak cukup pun, dan tak pernah habis dunia ni. Itu sifat dunia. Imam Al-Qurtubi. Tafsiran yang kedua, kata Al-Imam Al-Qurtubi, iaitu seseorang yang masuk ke dalam air tersebut tidak pasti akan basah. Ayat hujan, kita beli payung yang paling mahal, kan?
Badan okey tak kena lah, tapi kaki kena juga. Maknanya dunia ini macam mana pun kita nak menghindari daripada sifat ataupun daripada cinta kepada dunia, akhirnya kena juga sikit. Kalau tak kena banyak, kena juga sikit. Itu kata dunia. Itu yang kata dunia. Kita cuba berusaha untuk meninggalkan hal tersebut, tapi tidak dapat tidak, pasti akan basah juga. Macam itulah sifat dunia. Yang kedua, yakni fitnah dan juga kejelekan dunia itu terpalit kepada kita. Kedua. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Qurtubi, sebab Allah buat perubahan air hujan kerana air apabila sesuai dengan kadarnya akan memberi manfaat dan menumbuhkan tanaman. Air hujan kalau turun dalam keadaan yang sederhana dan sebagainya, maka ia akan memberi tumbuh-tumbuhan yang subur. Tempat yang ada air, tempat tersebut tempat yang subur. Tapi kalau air hujan turun secara banyak, lama pula tu, ia akan datangkan mudarat. Bagi orang mukmin ia satu maknanya ujian. Namun jika air itu sendiri sifatnya kalau terlalu banyak, ia akan memudaratkan kita. Begitu jugalah dunia. Begitu jugalah dunia. Dunia kalau kita ambil sekadarnya untuk kepentingan akhirat, bukan buang semua. Gunakan dunia itu untuk kepentingan akhirat dengan kadarnya, maka dia orang yang bermanfaat. Jika sebaliknya, dia mengambil dunia itu melebihi kadarnya, melebihi had, fikir apapun dunia. Kalau gagal dunia ni macam dia tak lewat dah, aku tak ada apa dah dunia. Macam gagal selama-lamanya. Ini yang menjadi mudarat kepada dirinya sendiri. Namun ketika melebihi kadarnya akan membahayakan dan akan mencelakakan kehidupannya. Itulah sifat dunia. Mudah-mudahan mukaddimah surah Al-Kahfi ayat 45 ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Muka surat berapa? Muka surat 358. 358. Baik, apa cerita kita pada pagi subuh ni, tuan-tuan? Iaitu bagaimana muslihat iblis terhadap orang-orang sufi jika ada seseorang di antara mereka yang meninggal dunia. Maknanya kita, maksudnya macam mana orang-orang yang tidak ada ilmu, apabila seseorang kawan dia meninggal dunia, macam mana keadaan dia? Dia kena bohong dengan iblis macam mana? Baik, kita tengok. Ada dua macam muslihat dalam hal ini. Ada dua keadaan iblis tipu kita. Dia buat muslihat kepada kita apabila ada di antara rakan-rakan kita meninggal dunia. Baik. Keadaan yang pertama iaitu orang yang meninggal dunia tidak boleh ditangisi sama sekali. Maka siapa yang menangisnya, maka dia telah keluar dari jalan ahli ma'rifat. Dia. Kawan dia meninggal dunia, tengok-tengok ada orang menangis, dia marah. Jangan menangis. Dia tak bagi menangis. Sebab kalau dia kata kalau menangis, hang bukan ahli ma'rifat, hang bukan mengenal Allah lagi. Kita tengok Nabi menangis ke tak? Kita tengok Nabi yang paling tinggi ma'rifatullah dia. Betul tak, tuan-tuan? Nabi yang paling tinggi ma'rifatullah, Nabi menangis ataupun tidak? Baik, tuan-tuan tengok perenggan yang kedua. Al-Imam Ibnu Aqil menanggapinya, yang demikian ini melebihi kapasiti syarak. Itu merupakan perkataan khurafat, menyimpang dari adat dan tabiat manusia serta kewajarannya. Al-Imam Ibnu Aqil kata, sifat manusia ni sedih, gembira, seronok, apa lagi? Itu sifat manusiawi. Jangan buang sifat manusiawi itu dalam diri manusia. Sehingga apabila kawan kita meninggal dunia, menangis pun tak boleh. Kononnya
ahli-ahli sufi yang tidak ada ilmu ini, mereka kata ini bukan ahli ma'rifatullah, menangis seolah-olah tidak menerima tawakal ataupun tidak menerima, kita kata, ajal daripada Allah. Tak boleh menangis langsung. Baik, ini jauh daripada sifat manusiawi. Yang perlu dilakukan adalah menghiburkan orang yang sedang berduka dengan cara-cara yang wajar dibolehkan. Sebab Allah Ta'ala telah mengkhabarkan tentang kepadanya, yakni Yaqub alaihi salam, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, yang bermaksud, dan kedua matanya menjadi putih kerana kesedihan, dan dialah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Ini cerita pasal bagaimana pengkhabaran tentang keadaan nabinya Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub pun menangis. Nabi Yaqub ni, para anbiya nabi menangis. Baik, kalau kita tengok dalam sirah An-Nabawiyah, Nabi menangis ke? Ya, Nabi menangis. Kita tengok terutama dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Nabi SAW juga menangis ketika kematian Ibrahim, anak Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya mata itu benar-benar boleh menangis. Hadis ini sahih. Jadi yang kata ahli sufi yang tidak ada ilmu ini, dia tak bagi menangis. Kalau menangis ni, hilanglah ma'rifatullah. Itu bercanggah dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita nak utamakan yang mana? Mestilah kita mentakdimkan kitabullah wa sunnatun Nabi SAW. Yang ni yang Nabi ajar. Bahkan disokong dalam ilmu sirah. Kita belajar dalam ilmu sirah, ada itu bab amul hazan. Betul tak tuan-tuan? Tahun kesedihan. Pasal apa Nabi sedih? Sebab ada dua peristiwa besar. Maknanya ada banyak lagi peristiwa, tapi dua benda ni yang merusuk dalam jiwa perasaan Nabi. Pertama, kematian Abu Talib. Abu Talib wafat. Nabi pergi kat katil Abu Talib. Nabi kata, hang kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku akan bagi syafaatkan, aku akan tolong hang di akhirat. Hang baca hak tu ya. Nabi kata macam tu dekat Abi Talib, Abu Lahab duduk sebelah. Mana yang kata pitang mana pun ada. Hak ajak buat baik dengan ajak buat benda jahat. Dua ni ada. Pitang mana pun ada. Pitang mana pun ada. Nabi nak bagi Islam Abu Talib, Abu Lahab duduk sebelah. Abu Lahab kata, hang takkan nak meninggalkan agama nenek moyang kamu, wahai Abu Talib. Abu Talib kata apa? Sesungguhnya aku mati dalam keadaan agama nenek moyang aku. Itu ucapan last Abu Talib, dan dia mati dalam keadaan musyrik. Nabi minta doa. Nabi sedih sungguh sebab Abu Talib lah yang banyak membantu dan menjaga Nabi SAW. Nabi minta doa, ya Allah ampunkan dosa Abu Talib. Turun satu Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Turun ayat tu. Ini asbabun nuzul dia. Allah abad kat Muhammad, hidayah ini bukan milik hang, bukan milik kamu. Boleh bagi kepada siapa yang kamu suka, walaupun Abu Talib sekalipun. Tak boleh. Hidayah ni hak milik Tuhan, hak milik Allah, bukan hak milik Rasul, bukan hak milik para anbiya. Kita hanya mampu berusaha saja. Orang terima hidayah ataupun tidak, itu urusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedih. Selang pula 2-3 hari, wafat pula Siti Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha. Nabi sedih. Amul hazan. Ini dia. Bukan bermaksud tak boleh sedih langsung. Ini kita kena faham hakikat manusiawi insan. Sebab tu ahli sufi yang sebenar ialah ahli sufi yang mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itulah sufi yang sebenar. Ada golongan-golongan yang ekstrim, minta maaf, kononnya penyucian jiwa. Bukan sekadar Islam saja, bahkan sebahagian agama yang lain. Ya, mereka yang
melibatkan diri dalam penyucian jiwa menurut ajaran sebahagian ajaran di dunia ini, langsung mereka mengharamkan untuk berkahwin. Kahwin tak boleh langsung. Kahwin tak boleh. Ada sebahagian tak boleh makan makanan yang sedap, pakaian-pakaian yang tidak cantik dan tidak enak dan sebagainya. Biarlah pakai macam tu. Kononnya tazkiyatun nufus, kononnya penyucian jiwa. Betul ke macam tu? Kena tengok. Sebab tu ada satu kitab, penyucian jiwa menurut Al-Quran dan Sunnah, yang ditonjolkan, yang dicontohi oleh salafun salih. Sahabat tunjuk macam mana akhlak orang yang penyucian jiwa ni. Penyucian jiwa macam mana? Semua kita nak penyucian jiwa. Betul tak tuan-tuan? Saya, tuan-tuan hak main masjid ni, kita nak pembersihan jiwa. Kita nak bersih daripada dosa. Kita nak rapat dengan Tuhan. Kita nak bersih daripada maksiat dan sebagainya. Kita nak cuci jiwa kita. Semua kita nak macam tu. Tapi macam mana? Macam mana kaedah dia? Quran dan hadis dah abang kat kita dan dilaksanakan, dicontohi oleh generasi salaf, generasi para sahabat, para tabi'in. Depa yang faham macam mana contoh yang terbaik dalam penyucian jiwa. Bukan ekstrim sehingga tak berkahwin, bukan ekstrim sampai bila ada kematian tak menangis. Nah, ini yang jadi, kita kata dalam istilahnya, cara yang salah. Dia duk anggap bahawa inilah agama. Cara yang salah. Kena tengok, ini dia punya asasnya. Baik. Fatimah juga pernah berkata kepada ayahnya, Nabi SAW saat beliau sakit, yang disusul dengan kematian beliau, wahai menderitanya engkau wahai ayah, dan beliau tidak mengingkari perkataan Fatimah itu. Maknanya sedih itu benda biasa, itu lumrah, itu fitrah. Nah, lagi kita tengok apa yang dilarang oleh Nabi lagi. Baik, wajar sahaja seseorang berduka kerana ada musibah yang menimpanya. Bahkan orang yang perasaannya tidak bergerak kerana perkara-perkara yang menyentuh perasaan dan suka, maka dia lebih dekat dengan sifat benda yang mati. Ini hak tak ada perasaan ni mati je. Nampak Imam Ibn Jauzi kata, hak jenis tak ada perasaan ni, orang panggil robot. Hak tak ada perasaan. Manusia ni, bila kata manusia ni ada perasaan. Kita berkawan, kita bermasyarakat, kan? Kita kena fikir sebab kita berinteraksi dengan manusia, bukan berinteraksi dengan orang yang tidak ada perasaan. Bila orang yang ada perasaan, laras bahasa, percakapan kita, apa yang kita bercakap, semua itu akan memberi kesan kepada perasaan seseorang, hatta isteri dan anak-anak kita. Kadang-kadang anak kita buat sambil dewa, kan? Kita maki hamu dia. Jiran kata, awak lah hampir maki anak hang. Aku dididik macam ni, patut aku jadi macam ni. Kan? Dia nak mewarisi, kita kata, sikap-sikap yang tak baik daripada keturunan dia mewarisi kepada anak-anak dia. Jangan macam tu. Kita orang mengaji, kita orang belajar, kita mengaji hadis, kita mengaji sifat Nabi SAW, macam mana rahmahnya, macam mana toleransinya, macam mana seorang yang berlemah lembut dan sebagainya. Awak tak ambil hak tu, kan? Itu maknanya saya nak sebut bahawa perasaan itu baik. Nabi SAW mencela orang yang keluar dari tabiatnya sebagai manusia yang berperasaan. Nabi cela. Nah, ini ketika ada seseorang yang berkata kepada beliau, aku tidak pernah memeluk anakku, padahal dia mempunyai 10 anak, maka beliau bersabda, aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirimu jika Allah mencabut rasa kasih sayang terhadap dirimu. Ada seorang, tak tahu lah ni cengih, anak komando kot, anak askar ke apa, dia main kat kita, aku tak pernah peluk anak aku, kan? Aku tak pernah cium anak aku. Mana boleh? Askar. Contoh, jangan mana hak pencin askar ni, jangan duk terasa pula. Ni contoh hari ni, kan? Dia dididik dengan tegas dan sebagainya.
kat anak dia pun tak pernah peluk, contohnya macam tu. Nabi tuan-tuan, bila dapat tahu kes ni, ada di kalangan para sahabat yang tak pernah cakap, kononnya itulah cara didikan dia, kononnya itulah yang terbaik dalam mendidik anak, sampai nak bagi kasih sayang pun tak mau, tak bagi. Nak peluk anak pun tak. Saya tak pernah peluk anak saya. Nabi bila dapat maklumat macam tu dekat telinga Nabi, Nabi kata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirimu. Hang yang pilih jalan tu. Hang yang pilih jalan tu. Pasal apa ambil jalan tu? Jalan tak bagi kasih sayang kepada anak-anak. Nah, dan jika Allah mencabut rasa kasih sayang terhadap dirimu, habis. Itu dia. Jadi maknanya, sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut, sesiapa yang tidak ada akhlak ataupun kita kata jiwa kasih sayang kepada orang, maka orang tidak akan berkasih sayang kepada kita. Kan? Apa yang kita bagi, itulah kita akan dapat balik. Ada pepatah bahasa Inggeris sebut. Kan? Apa hak kita bagi ke orang, hak itulah yang kita akan dapat balik. Kalau kita bagi dengan lemparan senyuman, dengan kasih sayang, kita akan dapat hak itu. Kalau kita bagi dengan kesombongan, dengan keangkuhan, orang tegur pun jawab tak jawab, kan? Kita akan dapat lagu tu. Dia ni aku tegur bukan nak jawab pun. Contohnya kan, kita angkat tangan kat dia, dia tak angkat tangan kita balik. Itu tak mana. Saya duduk di Hulu Sangok, jadi imam di sana sekejap. Dia kata ustaz ni mau parti. Kan? Dia bawa kita, ada seorang ustaz, dia sebut nama. Bawa kita, orang angkat tangan kat dia, dia tak angkat balik. Orang angkat tangan, dia tak angkat balik. Tak apalah sekali. Ahli qariah kita tak apa aku, dia tak nampak aku. Berkali-kali orang angkat tangan, dia tak angkat. Orang angkat tangan, dia tak angkat balik. Dia buat kan. Lah kali bunyi selalu. Pi kunuri ya, dia pun bunyi selalu. Ustaz tu angkat tangan, kita angkat tangan kat dia, kita apa senyum setengah kat dia, dia tak balas balik. Sombong Ustaz ni. Kan? Dia pun cerita kat kita. Saya ambil pengajaran, dia kata, "Oi, masyarakat perhati." Masyarakat perhati. Ustaz tu satu. Yang kedua, masyarakat kita. Maknanya pandai berkawan dengan orang tu penting tu. Pandai berkasih sayang sesama, menjaga ukhuwah tu penting. Dengan duk kira kita ya. Tegur tak balas balik, senyum tak balas. Lama-lama orang meluat tu. Sebab tu sebut. Ini dia antara perkara ya. Tuan sekalian, kadang-kadang benda tu dia nampak simple, tapi Nabi bagi tahu ni dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi sebut dia orang ni. Baik, orang yang keluar dari batasan syarak dan menyimpang dari tabiat kemanusiaan, berarti dia adalah orang yang jahil. Nabi kata, ulama kata dia tak ada ilmu. Yang mengikut sesuatu kerana kejahilannya. Lepas ahli ibadat mesti orang yang ada ilmu. Bukan sekadar kuat ibadatnya, tapi ilmu tak ada. Mesti kena ada. Mesti kena seimbang di antara menuntut ilmu dengan amal ibadat. Dua ni kena. Memang syarak telah menetapkan agar kita tidak menampar muka dan mencabik-cabik saku baju saat berduka. Tetapi tidak ada celaan terhadap mata yang menitiskan air mata tanpa sedu sedan dan ratapan tangis dan hati yang berduka, kata Imam Ibn Jauzi. Maknanya menangis tak apa, jangan sampai ratapan. Baik, ada satu hadis ya, yang Nabi SAW melarang dalam meratap. Baik, Nabi disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, ithnatani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Hadithun sahih. Yang bermaksud, sesungguhnya mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya terhadapnya. Macam mana kita nak faham? Bila kita mati esok, ahli keluarga kita menangis. Bila kita mati esok ni, kita duduk dalam alam barzakh ni, ahli keluarga kita menangis. Hadis ni bagi tahu, kalaulah ahli keluarga kita ni meratap dan menangis, kita kena diazab. Oh, macam mana cerita tu? Macam mana nak faham hadis ni? Baik. Al-Imam An-Nawawi
Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj di syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi di antara ulama yang berautoriti dalam mensyarahkan Sahih Muslim. Banyak kitab syarah ni. Antara syarah yang berautoriti ialah syarah Imam Muslim. Baik, Imam Muslim kata apa? Ada 3 maksud di sini. Yang pertama iaitu yang kata dapat seksa ni bila orang menangis kat kita ni, pertama kata Imam Nawawi ialah ia ditanggung kerana maksud jika si mati itu mewasiatkan kepada keluarga dan yang hidup untuk meratap dan meraung atas kematiannya. Dia pesan, dia kata kalau aku mati esok, hampa buat satu majlis hak, hampa menangis kat aku sungguh. Oh, yang ni kena. Pasal apa tuan-tuan? Arab jahiliah buat macam tu dulu. Arab jahiliah dulu itu benda biasa, pengamalan jahiliah. Bila seseorang ahli keluarga meninggal dunia, ada satu majlis khas dibayar untuk menangis. Kena bayar. Hang kena menangis. Ratap. Itu amalan jahiliah. Bukti dia apa? Dalam peperangan Badar. Kita ingat ni sirah ni. Bila habis perang Badar tuan-tuan, orang Arab musyrikin Mekah, Abu Sufyan dan sebagainya, mereka duk anggap macam mereka boleh menang dalam perang Badar. Tengok mereka kalah. Waktu tu Abu Sufyan tak Islam lagi. Bila kalah, Abu Sufyan dan pemerintah besar Mekah pada waktu itu mengisytiharkan tidak ada majlis ratapan pada waktu itu. Sebab bila menangis di atas kematian pada pejuang-pejuang musyrik pada waktu itu, seolah-olah nak abang kata kita seolah-olah menunjukkan kekalahan kita kepada tentera Islam. Ini sebut dalam kitab sirah. Bila habis perang Badar, mereka tak bagi. Mereka batalkan majlis menangis kepada pejuang-pejuang musyrik pada waktu itu. Nah, abang kata, kalau ada yang macam tu, orang Islam yang buat perangai macam tu, ya, yang tu memang kena. Mereka menangis, hari kalau kita menangis, kita kena seksa dalam kubur. Pertama. Yang kedua, yang bermaksud ni kata Imam Nawawi adalah kaum keluarga yang menangis pada tahap ratapan. Ratapan ni macam mana? Menangis ni seolah-olah tidak menerima takdir daripada Allah. Dengan koyak bajunya, dengan tarik rambutnya, dengan jadi macam orang gila dan sebagainya. Oh, ni tak boleh. Ni tak boleh. Kalau menangis sedih, fitrah manusia itu tidak mengapa. Tetapi sampai tahap ratapan, mayat kena. Bawah memang kena. Imam Nawawi sebut. Ini. Jadi macam mana kita nak didik ahli keluarga kita ni supaya jangan sampai ratapan. Sebelum kita mati, kita kena bagi ilmu. Berikan pendidikan agama. Sebab yang teruk nanti ni kita. Yang teruk kita ni kita. Itu. Sebab tu penting ilmu pengetahuan. Jangan kata, tak apa aku mati esok, buat pandai-pandai. Pandai-pandai apa? Alang kubur pun kita kena juga kalau dia peratap. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Ya? Yang ketiga kata Al-Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan ia diazab dengan sebab memperdengarkan tangisan keluarganya untuk menjadikan hati mereka mengasihi berlebih-lebihan. Mengasihi yang berlebih-lebihan. Inilah pendapat Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dan dipilih oleh Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Menangis teresak-esak ni sampai kita kata menyebabkan kita kata melebihat lah. Apa dia, sehingga menjadikan hati mereka tu mengasihani berlebih-lebihan ini. Jadi makna kita kena tegur ahli keluarga kita lah kalau lebih-lebih sangat. Untuk sekilas. Ini di antara perkara yang penting untuk kita faham. Banyaklah hadis-hadis tentang hal ini. Cuma saya nak sebut bahawa ini yang kita perlu untuk memberikan perhatian. Baik, kemudian yang kedua, tipu muslihat iblis kepada ahli sufi yang tidak ilmu ini, iaitu mereka membuat jemputan saat ada kematian dan menyelenggarakan acaranya tersendiri, ada nyanyian dan munyian rebana. Bila kawan dia meninggal, ahli keluarga dia meninggal, dia buat satu majlis, dia balun kompang. Dia balun kompang.
Kemudian dia kata apa? Kemudian di kalangan mereka kata apa? Kami bergembira kerana orang yang meninggal telah sampai ke hadapan Rabbnya. Weh, dia buat satu majlis, dia balung kumpang, dia menyanyi. Dia menyanyi. Nah, sebab bila orang tak faham dia menyanyi ni. Saya faham nasyid, saya fahami kumpang datang ni. Sebab dia kata dia menuju kepada Tuhan dia. Patut kita kena seronok. Ni orang panggil apa? Kelakuan yang tak kena pada tempat dia. Kelakuan yang tak kena pada tempat dia. Ni di antara satu contoh. Nah, tindakan seperti ini jelas merupakan muslihat iblis. Nah, yang dapat dilihat dari 3 sudut pandangan. Pandangan yang pertama, yang disunatkan adalah mempersiapkan makanan bagi keluarga yang sedang berduka. Tuan-tuan, sunnah yang sebenarnya hadis Nabi ajak kat kita. Bila kita dapat tahu adik-beradik kita meninggal dunia, sunnahnya kita bawa makanan pergi dekat ahli keluarga ataupun orang yang meninggal dunia, bagi bawa makan kat dia ataupun bagi dia meringankan maknanya duka cita itu. Bagi makan kat dia. Bawa memsiapkan makanan keluarga yang sedang berduka kerana keadaan mereka yang sedang berduka itu mereka tidak dapat mempersiapkan makanan untuk diri mereka sendiri. Dia pun tak ada nak fikir. Orang yang menghadapi ujian ini dia macam-macam. Kadang-kadang dia mengimbau nostalgia lama. Betul tak tuan-tuan? Dia mengimbau nostalgia lama kerana orang ini berjasa pada dia. Kadang-kadang dia pun tak ada nak makan. Begitu. Kadang dia pun tak ada nak mandi, kalang kabut. Hatta dalam urusan kematian pun. Dan sebagainya. Maka untuk meringankan beban dia pada saat itu, kita ni sepatutnya bawa makan kat dia. Itu, tak apa. Diriwayatkan Abdullah bin Ja'far bahawa tatkala mayat Ja'far tiba, maka Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda ni, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan Imam Ahmad dalam Musnad. Nabi kata apa? Buatlah makanan bagi keluarga Ja'far kerana mereka mendapat musibah yang membuat mereka menjadi sibuk pada waktu itu. Jadi kita bawa lah buah ke apa ke. Kan? Lepas ni kita buat lah macam ni. Bila kita dah tahu, kita dah baca kitab ni, bila kita dah tahu, kita baca hadis ni, maka Nabi suruh bawa makanan kepada keluarga Ja'far. Sebab dia sedih pada waktu itu. Bawalah bila dapat kematian. Jangan pergi saja. Bawalah buah ke apa ke. Walaupun kita tengok, tak pernah orang buat lagu tu. Sebab kita tak ada ilmu. Bila kita dah tahu hadis ni, kita buatlah. Imam Ibn Jauzi sebut. Itu pertama. Yang kedua, mereka menggembira kerana keadaan orang yang meninggal, yang menurut mereka telah sampai kepada Rabbnya. Tak ada alasan bagi mereka untuk bergembira sebab kita tidak yakin orang yang meninggal itu sama ada diampun oleh Allah ataupun tidak. Maknanya bukannya di sudut bahawa nak kena bagi faham bagi elok. Ni bukannya maksudnya bila kawan tu mati, kita buat satu majlis khas. Ni yang dilarang oleh agama. Majlis khas ni maksudnya kita buat, panggil lah geng-geng nasyid ke, mai ke, kita balung kopang ke, untuk rasa seronok dia tu menuju pada Tuhan. Yang tu yang tak boleh. Sebab waktu tu ialah waktu dia sedang merasai kesedihan, duka cita. Bukan sampai bermaksud sampai buat satu majlis khas untuk gembirakan keluarga dia tu. Itu yang disebut dan dimaknai oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab ni. Jangan buat silap faham lah. Tuan-tuan sekalian. Ini di antara maksud. Tuan-tuan sekalian. Itu di antara perkara. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan tengok. Dalam acara itu mereka bernyanyi dan bercanda. Tu kata tu. Sampai menyanyi. Kononnya dia menuju kepada Tuhan. Hal ini bertentangan dengan kewajaran tabiat manusiawi yang bersedih kerana ditinggalkan mati seseorang. Mereka melakukan hal ini sebagai ungkapan rasa syukur kerana orang yang meninggal dunia dianggap telah diampuni dosanya. Silap ni, cara faham ni silap. Sebab tu apa dia sebab tu dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi ajak kepada kita satu doa apabila kita dapat tahu sahabat-sahabat kita meninggal dunia dan sebagainya.
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa yang Nabi ajar. Ya Allah, kurniakanlah aku ganjaran atas musibahku ini dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Nabi ajak doa bila kita ditimpa musibah, bila kita ditimpa kecelakaan, bila kita ditimpa satu ujian yang berat, baca doa ni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tukarkanlah musibah ni dengan benda yang lebih baik. Kita tak tahu, mungkin hak ni ujian kat kita, mungkin lepas ni akan ada benda-benda yang baik yang Allah berikan kepada kita. Itu kena doa. Sebab tu hal-hal seperti ini itu merupakan ujian. Jadi bila orang kena ujian ni, kita seronok lah, kan? Tepuk tangan, menari, kan? Balung kembang, sebab gembira kematian dan sebagainya. Oi, itu salah. Nabi pun suruh kita minta doa, kerana kematian itu termasuk di antara ujian, musibah. Jadi bila orang yang kena musibah, minta doa kepada Allah. Bukan berseronok, bukan balung kompang, bukan pergi buat nasi tu. Itu yang dimaksudkan dalam perbahasan kitab ini. Nah, tadi saya sebut dekat tu dulu, perbincangan kita berkaitan dengan bagaimana musuh iblis terhadap orang yang tidak ilmu apabila kita kata menerima kematian sanak saudara dan sebagainya. Maka ini yang ulama ajar dari sudut pandangan sunnah, yang ada pandangan diajar oleh para ahli ulama, untuk kita berhati-hati dalam hal seperti ini. Nah, insya-Allah pertemuan akan datang kita akan masuk satu topik yang baru, iaitu bagaimana musuh iblis terhadap orang-orang sufi kerana mereka tidak mahu mencari ilmu. Sibuk ibadat sampai tak mengaji ilmu. Ini nanti kita akan tengok perbahasan dia. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.